Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan kenyataan terkini daripada Timbalan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Fadillah Yusof, bahawa ada kenaikan kepada 600 juta ringgit bagi Sabah dan Sarawak dalam pemberian khas, maka ini menjadi satu tonik baru buat hubungan erat antara Kerajaan Negeri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Putrajaya, khususnya Pakatan Harapan. Ada netizen kata dengan pengumuman terkini ini akan menyebabkan PAS atau Perikatan Nasional sudah boleh berkubur di Borneo. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan daripada PAS bahawa PAS berniat untuk merampas bahkan berkuasa di Sabah. Walaupun kenyataan itu agak tegas, tetapi netizen mengatakan PAS tidak akan boleh menang di Sabah. Ada penganalisis politik di Sabah mengatakan bahawa sesiapa yang bekerja sama dengan PAS di Sabah mungkin akan mengalami kekalahan teruk. Parti itu mungkin akan mengalami kekalahan teruk. Ada beberapa sebab yang menyebabkan mereka beranggapan begitu. Apa pula sebab yang mungkin anda fikir kalau PAS kerjasama dengan parti tempatan mereka akan kalah? Parti tempatan di Sabah sudah cukup banyak. Kalau ditambah lagi dengan parti bukan lokal, maka itu akan menyebabkan lebih recam dan kemeruknya lagi politik di Malaysia. Di Sabah khususnya. Dan saudara, sentimen penerimaan terhadap parti luar di Sabah juga telah pun mula berkurangan. Sentimen menolak parti luar Sabah atau bukan lokal kini menjadi kuat. Ada gerakan terkini yang menyebabkan mula muncul keinginan untuk hanya diperintah oleh parti lokal. Mengambil contoh yang berlaku di Sarawak. Ramai orang-orang Sabah yang selalu bercakap tentang politik mengatakan mereka menjadikan Sarawak sebagai contoh. Tanpa ada parti daripada luar dan hanya dipimpin oleh parti lokal pun, kerajaan Sarawak boleh maju, kata mereka lagi. Jadi, dengan adanya peruntukan atau pemberian khas sebanyak 600 juta kepada Sabah dan Sarawak ini, menambahkan lagi kekuatan kerajaan dan hubungan antara Kerajaan Negeri Sabah dengan Putrajaya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof berkata, Kerajaan Persekutuan bersetuju menaikkan kadar pemberian khas interim untuk Sabah dan Sarawak daripada 300 juta kepada 600 juta ringgit mulai tahun depan. Menurutnya, perkara itu diumum Perdana Menteri hari ini ketika mempengerusikan Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Mesyuarat yang berlangsung lebih 2 jam itu turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunupeng. Fadillah yang juga pengerusi jawatan kuasa teknikal berkata, Perdana Menteri telah memutuskan untuk menaikkan pemberian khas berkenan lebih awal walaupun kadar itu disemak setiap 5 tahun. Tahun lepas telah diumumkan sebanyak 300 juta ringgit untuk setiap negeri. Tadi dalam mesyuarat, Perdana Menteri memutuskan untuk menaikkan kadar interim ini daripada 300 juta kepada 600 juta untuk setiap negeri, iaitu Sabah dan Sarawak. Maknanya sekali ganda dikenaikan, kata beliau. Ini akan bermula pada tahun 2025, sepatutnya ia diumumkan sewaktu bajet, tetapi Perdana Menteri mengumumkannya dalam mesyuarat kali ini, katanya kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat. Turut hadir ketiga-tiga timbalan Ketua Menteri Sabah, iaitu Datuk Seri Dr. Jeffrey Gitingan, Datuk Seri Dr. Joakim Gunsalam, Datuk Sahalmi serta timbalan Premier Sarawak, iaitu Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Datuk Amar Dr. Sim Kui Hien dan Datuk Amar Douglas Unggah Embas. Fadillah berkata pengumuman itu hanya melibatkan bayaran interim kerana formula pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak belum dimuktamadkan. Jelasnya,
Terdapat 4 isu belum diputuskan pada mesyuarat hari ini termasuk duty stamp, pelantar benua dan royalti. Selain itu, katanya mesyuarat bersetuju supaya perkara dalam kategori agree to disagree dibawa ke peringkat paling tinggi untuk dibincangkan, iaitu antara Perdana Menteri, Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak. Fadilah berkata pihaknya akan mengemas kini hasil perbincangan berkaitan isu itu kepada Perdana Menteri dalam tempoh 3 bulan. Kerajaan Madani sentiasa komited untuk memastikan tuntutan di bawah MA 63 diselesaikan dengan segera demi kesejahteraan rakyat Malaysia keseluruhannya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Sekali lagi, PAS tak henti-henti, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, kata netizen. Apa yang terjadi? PAS menyatakan sekali lagi melalui ketua pemuda PAS-nya, iaitu Afnan Hamimi, mengatakan PAS kini sedia bekerjasama dengan UMNO. PAS sedia bekerjasama dengan UMNO, kata Afnan. PAS secara terbuka bersedia bekerjasama dengan UMNO sekiranya parti Melayu terbesar itu keluar daripada kerajaan perpaduan, katanya. Saudara-saudara sekalian, nampaknya PAS sudah benar-benar terdesak nak menjadi kerajaan semula. Sanggup pula nak bersatu semula dengan UMNO. Menjadi persoalan ialah sejauh mana UMNO bersedia untuk bekerjasama bersama dengan PAS semula. Dan sejauh mana UMNO sedia untuk jadi pembangkang semula. Apa strategi politik yang mungkin boleh dibuat oleh UMNO? Tapi ada juga netizen kata, tindakan keluar daripada kerajaan tidak akan menguntungkan UMNO. Sebaliknya, ianya hanya menguntungkan PAS. Yang akan untung ialah PAS. Bila jadi kerajaan nanti, kalaulah bergabung dengan PAS, UMNO tidak akan dapat apa-apa. Yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Sudah bagus, sudah senang-senang berada dalam kerajaan, bahkan pula menjadi mempunyai menteri, bahkan menjadi timbalan Perdana Menteri, tiba-tiba pula bergabung dengan PAS, mereka akan kehilangan jawatan. Ini kata netizen dan penganalisis politik, juga pengulas politik. Mereka kata, memandangkan PAS memiliki bilangan ahli parlimen yang jauh lebih banyak daripada parti UMNO, sudah tentu kalau mereka bergabung yang akan dapat diramal menjadi abang besar ialah PAS. Sejauh mana UMNO boleh bertarung, sejauh mana UMNO boleh bersaing dengan PAS kalau mereka bekerjasama, terutamanya dalam isu pembahagian kerusi. Sejauh mana UMNO boleh melawan kehendak PAS. Lihat saja kepada insiden Parti Bersatu tidak dapat memenangi nama calon dalam pilihan raya baru-baru ini. Sejauh mana PAS akan memberi kerusi kepada UMNO. Di samping itu, mahukah UMNO sekali lagi dipatuk oleh PAS, kata mereka. Selagi menurut amaran daripada Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, juga Presiden Parti UMNO, beliau kata, selagi Hadi Awang menjadi Presiden PAS, jangan mimpi UMNO akan terus bekerjasama dengan PAS, kata Zahid Hamidi. Kenyataan daripada Ketua Dewan Pemuda PAS, Afnan Hamimi, berkata kerjasama itu bukan saja dengan UMNO tetapi juga dengan semua pihak atas nama Penyatuan Islam menjadi perdebatan besar hari ini. Kata beliau, perpaduan ummah ini tidak mati. Bahkan saya fikir dan tengok hubungan PAS dengan UMNO di peringkat akar umbi di cawangan dari dulu sejak ada mufakat nasional semakin baik. Hubungan kekal, cuma bezanya mereka duduk dalam UMNO, katanya. Kita duduk dalam PAS, tapi mereka sokong dan senyap dalam memberi undi, dan itu baik untuk kita, katanya lagi. Beliau berkata demikian pada sidang akbar di Muktamar Dewan Pemuda PAS kali ke-65 yang berlangsung di Kompleks Al-Makmur di Kerbau pada Khamis. Ahli Parlimen Al-Ustaz itu berkata, pemimpin UMNO yang berada dalam kerajaan pada ketika ini
tidak berperanan dalam mempertahankan Islam sehingga pemimpin DAP begitu lantang bersuara. Jadi kalau orang tidak ikut cakap kita, tidak hormat pandangan kita, keluar sajalah. Lebih baik pertahankan prinsip daripada pertahankan undi, katanya lagi. Apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Sekian untuk kali ini. Patutkah UMNO bekerjasama dengan PAS sekali lagi? Dan patutkah UMNO keluar daripada kerajaan hari ini? Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Presiden PAS pun tidak pernah lagi ditutup mulutnya. Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Muhammad Kamil Abdul Munim, meminta penjelasan Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azamuddin yang mendakwa, kerajaan pada masa ini cuba menutup mulut pembangkang. Kamil yang juga setiausaha politik Menteri Kewangan menegaskan bahawa Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri, tidak pernah lagi disekat bersuara walaupun pelbagai tohmahan dimuntahkan. Saya mohon saudara Afnan untuk nyatakan mulut siapakah yang ditutup oleh kerajaan hari ini. Bahkan, Presiden Parti Saudara sendiri tanpa segan silu menggelar pemimpin kerajaan dengan pelbagai gelaran dan hinaan. Tidak pernah lagi ditutup mulutnya. Kafir, tidak beroleh hidayah, Dajjal, ejen Zionis, katanya menerusi platform X. Terdahulu, Afnan yang juga ahli Parlimen Alor-Setar mendakwa Putrajaya diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan keterlaluan terhadap mereka yang mengkritik dasar-dasar kerajaan. Dakwanya lagi, ada antara mereka yang mengkritik kerajaan Madani, malah ditahan dan alat komunikasi dirampas oleh pihak berkuasa kerana bersuara. Dia juga menggelar kerajaan Madani telah menjadi lebih kuku besi selain menganggap kebebasan bersuara semakin buruk seperti digambarkan dalam kemerosotan Indeks Kebebasan Akbar Dunia tahun ini. Mengulas lanjut, Muhammad Kamil menyifatkan kenyataan anak kepada bekas Imam Besar Masjid Negara, Datuk Taib Azamuddin Ahmad Taib itu sebagai tidak lebih sekadar cubaan untuk membina persepsi bahawa kerajaan hari ini mengekang kebebasan bersuara. Saudara juga harus faham bahawa kebebasan bersuara itu tidak termasuk kebebasan menghina, mencerca dan memfitnah. Tegasnya sambil berkongsikan petikan ayat 2 dari surah Al-Maidah. Terjemahan surah itu ialah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Kamil Munim ini agak luar biasa. Beliau kata, saya mohon saudara Afnan untuk menjelaskan mulut siapakah yang telah ditutup oleh kerajaan hari ini. Bahkan Presiden Parti Saudara sendiri tanpa segan silu menggelar pemimpin kerajaan dengan pelbagai gelaran dan hinaan. Tidak pernah lagi sekalipun ditutup mulutnya. Kafir, tidak beroleh hidayah, Dajjal, ejen Zionis. Kenyataan saudara tidak lebih sekadar cubaan untuk membina persepsi bahawa kerajaan hari ini mengekang kebebasan bersuara. Saudara juga harus faham bahawa kebebasan bersuara itu tidak termasuk kebebasan menghina, mencerca dan memfitnah. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, tulis beliau dalam laman X beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat di media sosial hari ini apabila kenyataan pemuda PAS mengatakan kahwin dengan bukan Melayu untuk dapatkan undi. Pelbagai reaksi daripada netizen timbul apabila
Pemuda PAS memberikan kenyataan ini. Saudara-saudara sekalian, jangan hanya dekati bukan Melayu, tapi kawini mereka, kata pemuda PAS ini. Sebelum kita teruskan isu ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kata pemuda PAS, pemimpin saya pemuda PAS, beliau kata, kawin dengan bukan Melayu untuk dapatkan undi. Jangan hanya dekati bukan Melayu, tapi kawini mereka. Pemimpin saya pemuda PAS disarankan berkahwin dengan wanita bukan Melayu sebagai langkah untuk mendapatkan sokongan bukan Melayu. Aubidullah Fahim Ibrahim yang juga setiausaha pemuda PAS Selangor berkata, taktik sedemikian boleh memenangi parti itu, bukan saja berpuluh malah ratusan undi. Ada netizen mengulas isu ini, mereka kata, PAS ini dah kehabisan cara atau modal politika sehingga menggunakan modal politik seperti ini, kata mereka. Kata pemuda PAS, kami pemuda PAS di Selangor ada cadangan, tapi ketua pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin tak ada pula, kata beliau. Kita nak cadangkan supaya kepimpinan pemuda ini perlu berkahwin rentas kaum ataupun rentas budaya. Kerana apa? Kerana apabila kita berkahwin merentas kaum ataupun budaya ini, kita bukan sekadar boleh menangkap satu undi, tapi kita akan menangkap 10 bahkan ratusan undi daripada bukan Melayu dan bukan Islam. Katanya di Muktamar PAS ke-65 hari ini. Ucapan Aubidullah itu disambut dengan gelak tawa dan riuh rendah daripada hadirin. Tambahnya lagi, perwakilan pemuda PAS Selangor mencabar Afnan dan ahli jawatan kuasa pusatnya untuk menyahut cabaran itu. Aubidullah juga berkata secara berseluruh bahawa Ketua Pemuda PAS Selangor, Mohamed Syukri Omar, akan mendahului langkah itu. Terdahulu dalam ucapannya, Aubidullah turut menggesa ahli pemuda PAS supaya mula berusaha ke arah meraih undi daripada pengundi muda dengan menggunakan pelbagai platform yang popular di kalangan peringkat umur. Ini termasuk aktiviti e-sukan yang katanya mempunyai pengikut yang ramai dan pemuda PAS boleh melibatkan ahli yang biasa dengan aktiviti itu untuk mendekati peminatnya. Kawin dengan bukan Melayu untuk dapatkan undi, itu kata pemuda PAS. Bahkan beliau kata dalam itu, Ketua Pemuda PAS juga kata, jangan hanya dekati tetapi kawini mereka. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu panas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.